Jika tempat konsentrasi dirampas orang, kita sudah mengamuk dan menuntut hak. Ini kan pula tindakan merampas negara. Inilah analogi dari guru saya yang mudah untuk kita fahami pergerakan konflik Israel Palestin. Rakyat Palestin seumpama tuan rumah yang dihalau keluar oleh sekumpulan Samsung yang punya sokongan pihak berkuasa dunia. Tindak balas rakyat Palestin dalam perang baru ini seumpama ledakan bom kesabaran yang sudah lama ditahan. Biar tekanan dan keronyokan berterusan daripada pihak Israel. Petitik tolak dari analogi itulah tampil saya pada hari ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Jihad Palestin, Tanggungjawab Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengurus Majlis Barisan dan Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang peka dengan letak jamnya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin yang saya kasihi, rakan-rakan seperjuangan dan hadirin yang saya hormati. Merujuk kamu PO edisi keempat, jihad bermaksud lawanan untuk mempertahankan sesuatu yang baik dan menentang yang tidak baik. Sementara tanggungjawab Allah menurut kamu strategi edisi kedua bermaksud sesuatu kewajiban yang dipikul oleh seseorang. Jihad dalam konteks ini bukanlah tentang kekerasan yang tidak berdasar, melainkan tentang usaha yang tulus dan berlandaskan prinsip keadilan untuk melawan segala bentuk penindasan. 3 wacana yang akan saya tegaskan dalam pidato Jihad Palestin, Tanggungjawab Kita. Itibati wacana saya yang pertama, gerakkan kesedaran Jakna Palestin. Kesedaran tentang isu Palestin Israel ini perlu disebarkan secara luas dan menjadi kewajiban kita untuk menyebarkan informasi tentang kekejaman yang dilakukan oleh tentera Israel terhadap rakyat Palestin. Jika di sekolah, para guru boleh menerapkan ilmiah dalam menyampaikan mesej kepada pelajar supaya mereka lebih memahami tentang isu sebenar yang berlaku di Palestin. Tanggungjawab rakyat Malaysia melahirkan anak muda yang mengambil berat dan tidak bersikap neutral terhadap isu kemanusiaan ini. Di media sosial, ramai di kalangan pengaruh atau rakyat biasa sudah mula beraksi memberikan penerangan melalui pelbagai kaedah dan infografik yang menarik. Datuk Muhammad Aim Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Khidmat Agama, memuji usaha murni personaliti media sosial Khairul Amin dan mereka kandungan digital software yang menghasilkan video kesedaran mengenai Palestin. Beliau berkata, hasil video grafik yang dilakukan oleh 20 pengaruh ini dapat memberikan penerangan jelas tentang situasi terdahulu dan semasa yang dialami oleh rakyat Palestin. Ia juga amat mudah difahami oleh setiap lapisan masyarakat, tidak kira tua atau muda. Hadirin yang dihormati, itibati wacana saya yang kedua, memberi hati syukur menerima. Peperangan itu baru gerak 10 bulan perang antara Israel dan Hamas. Jika dilihat keadaan pembangunan dan perubatan di Palestin saat ini amat terbatas sejak peperangan berlaku. Di saat kegentingan inilah rakyat Malaysia perlu agresi dari sudut sumbangan kewangan dan bantuan kemanusiaan. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin berkata dalam ucapannya, Malaysia setakat ini menghantar lebih 1,500 tan bantuan kemanusiaan melalui inisiatif Ahdasan dan beberapa hubungan bukan kerajaan NGO tempatan yang lain. Malaysia juga telah melancarkan program Gift for Gaza, iaitu misi bantuan kemanusiaan dari Malaysia ke Palestin melalui perhantaran laut yang berlepas dari Pelabuhan Kelang pada 1 April 2024. Hadirin yang dihormati, itibati wacana saya ketiga, kekuatan Islam tegakkan keadilan. Bukan kekayaan yang kita utamakan, bukan yang berkuasa yang kita pentingkan. Jadi, apa sebenarnya kita pandang dengan isu Palestin ini? Suara siapa yang lebih didengari untuk menghentikan peperangan ini? Perang antara Israel dan Palestin ini tidak lain tidak bukan lagi suara pemimpin seluruh negara. Pemimpin seluruh negara seharusnya mencari solusi dan desakan kepada Israel agar peperangan ini boleh berakhir dengan segera. Palestin kini berhadapan krisis kemanusiaan. Semakin dilengahkan masa, semakin ramai yang untuk korban. Pemimpin seluruh negara seharusnya berganding bahu dan mendesak agar pemimpin Israel diheret ke tribunal jenayah perang antarabangsa sekiranya tidak mengikuti arahan yang diberikan.
Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan dari Malaysia telah mengetuai delegasi ke debat terbuka peringkat menteri di Majlis Keselamatan Kedua Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menegaskan gencatan senjata serta menentang perpindahan secara paksa rakyat Palestin secara paksa. Hadirin dan hadirat sekalian, kesimpulannya, perjuangan pembebasan Palestin ini perlu disokong dan didukung oleh semua pihak. Penduduk Palestin berhak menikmati kebebasan dan kemerdekaan di tanah air mereka sendiri. Hidup dalam penjara terbuka bukanlah sesuatu yang indah dan mengasyikkan. Perjuangan penduduk Palestin mempertahankan negara mereka merupakan suatu yang sabda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebut dan yang diriwayatkan daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, akan sentiasa wujud daripada umatku sekumpulan yang terus menegakkan kebenaran dan tegas mendepangi musuh, tidak memudaratkan perjuangan mereka walau dipinggirkan dan dirintangi kesusahan, melainkan semua itu hanyalah ujian sehinggalah datang ketentuan Allah. Mereka akan tetap sedemikian. Sahabat bertanya, di manakah mereka itu? Baginda menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan di kawasan sekitarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh yang demikian, tajuk Jihad Palestin tanggungjawab kita sangat menepati tema MAIS 2024, iaitu Tugu Jihad Bersama Palestin. Maka bangkitlah semua demi bumi Palestin. Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar menyelamatkan penduduk Palestin dan membebaskan daripada cengkaman rejim Zionis Israel. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.